Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera semua. Okey, so untuk hari ini kita akan proceed dengan tema pertama, iaitu penyelenggaraan dan kesinambungan hidup, dan bab yang kedua dalam tingkatan 2 ni iaitu ekosistem. Okey, untuk subtopik yang pertama kita akan tengok tentang aliran tenaga dalam ekosistem. Maksudnya macam mana tenaga tu dipindahkan dari satu organisma ke organisma yang lain dalam sesebuah ekosistem tu. Okey, jom kita tengok. Okey, yang pertama kita kena tahu sumber tenaga dalam semua ekosistem ni berasal daripada matahari. Okey, so tumbuhan hijau dia akan menukarkan tenaga cahaya daripada matahari tu kepada tenaga kimia melalui proses fotosintesis. Okey, kemudian tenaga kimia tersebut dipindahkan pula kepada pengguna primer dan seterusnya kepada pengguna sekunder dan pengguna tertier. Okey, tenaga kimia ni dipindahkan melalui satu rantai makanan ataupun siratan makanan. Okey, so kita nampak aliran tenaga daripada matahari kepada organisma-organisma yang lain. Dalam sesebuah ekosistem tu pula, organisma yang banyak-banyak tadi tu kita boleh kelaskan kepada pengeluar, pengguna dan pengurai. Okey, so jom tengok apa beza antara ketiga-tiganya. Okey, kita mulakan dengan pengeluar. Okey, pengeluar ni ialah organisma yang boleh membuat makanan sendiri. Sebahagian besar tumbuhan merupakan pengeluar. Okey, so kenapa sebahagian besar? Sebab hanya tumbuhan hijau sahaja yang boleh buat makanan sendiri. Okey, yang kedua ialah pengguna primer. Pengguna primer ni pula ialah organisma yang memakan organisma lain. Dia boleh jadi haiwan herbivore dan omnivore yang makan pengeluar. Okey, kemudian kita ada pengguna sekunder, haiwan omnivore dan carnivore yang makan pengguna primer. Contohnya kita ada burung berkecet ekor biru. Ataupun kita ada Tarsiger rufilatus ataupun dikenali sebagai Himalayan bluetail. Ia merupakan haiwan omnivore kerana makan beluncas dan juga makan buah-buahan. Okey, contoh lain burung raja udang, Alcidoatis, dia merupakan carnivore kerana dia memakan pengguna primer seperti siput, ikan berudu dan udang. Okey, seterusnya kita ada pengguna tertier. Okey, pengguna tertier ni pula ialah haiwan karnivor sekunder yang makan pengguna sekunder. Saiz pengguna tertier biasanya lebih besar daripada pengguna primer dan sekunder. Okey, organisma-organisma nanti dia akan mati. So, selepas dah mati apa berlaku? Okey, so nanti ada muncul satu lagi jenis organisma yang kita panggil sebagai pengurai. Okey, so pengurai ni ialah organisma yang menguraikan haiwan dan tumbuhan mati kepada bahan yang lebih ringkas atau nutrien. So hubungan ni kita panggil sebagai saprophytism. Okey, cendawan dia merupakan salah satu contoh pengurai. Okey. Okey, saya rasa mesti you semua pernah jumpa cendawan kat mana-mana kan? Okay, so cendawan ni biasanya dia tumbuh pada batang-batang yang dah reput. And then contoh lain kita ada mucor yang tumbuh di atas makanan dan juga bakteria E. coli yang menguraikan sisa makanan dalam usus besar manusia. Okay, ini adalah contoh-contoh pengurai. Okay, so tadi kita dah tengok maksud-maksud tiga terma tu, iaitu pengeluar, pengguna dan juga pengurai. Okay, sekarang jom tengok contoh rantai makanan pula. Okey, apa maksud rantai makanan? Okey, rantai makanan ni dia boleh digunakan untuk menunjukkan hubungan pemakanan antara organisma. So, rajah kat bawah ni dia menunjukkan satu contoh rantai makanan. Bermula dengan kubis sebagai pengeluar, siput sebagai pengguna primer, burung sebagai pengguna sekunder dan musang sebagai pengguna tertier. Okey, so kalau you all tengok, pengeluar ni dia mestilah tumbuhan hijau sebab dia boleh membuat makanan sendiri melalui proses yang kita panggil sebagai fotosintesis. Okey, so tadi kita dah tengok tentang rantai makanan. So apa pula maksud siratan makanan? Okey, kalau dalam satu ekosistem tu kita ada beberapa rantai makanan, so kita boleh wujudkan satu siratan makanan hasil daripada gabungan rantai-rantai makanan tadi tu. Okey, apa maksud siratan makanan ni? Ia merupakan gabungan beberapa rantai makanan. Contohnya macam rajah dekat bawah ni. Okey, ini adalah satu contoh siratan makanan yang ada di kebun sayur. Okey, kalau you all tengok dia ada 7 organisma dalam siratan makanan ni dan dia ada saling berkait antara satu sama lain.
Okey, so jom tengok contoh soalan berkaitan siratan makanan dan juga rantai makanan. Okey, biasanya soalan macam ni dia akan keluar dalam latihan ataupun ujian you all lah. Okey. Okey, contoh soalannya. Ada berapa rantai makanan dalam siratan makanan di bawah? Okey, so kita tahu rantai makanan ni dia mesti bermula dengan pengeluar, iaitu tumbuhan hijau. Okey, so rantai makanan yang pertama, kita mula dengan kubis, dimakan oleh beluncas, and then beluncas dimakan oleh burung, burung dimakan oleh ular. Okey, so itu ialah rantai makanan yang pertama. Okey, next, rantai makanan yang kedua pula. Okey, still lagi bermula daripada kubis, and then dimakan oleh siput, siput dimakan oleh burung, dan burung dimakan oleh ular. Okey, so kita ada rantai makanan yang kedua. Okey, rantai makanan yang ketiga. Okey, mula dengan pengeluar iaitu kubis, dimakan oleh belalang, belalang pula dimakan oleh burung, dan burung dimakan oleh ular. So itu rantai makanan yang ketiga. Okey, rantai makanan yang terakhir, boleh tak you all teka? Okey, mula dengan kubis, pandai, and then dimakan oleh belalang, belalang pula dimakan oleh katak, dan akhir sekali katak dimakan oleh ular. So kita dah ada berapa rantai makanan? Pandai. So kita dah berjaya bina 4 rantai makanan daripada satu siratan makanan dalam soalan tu. Okey? Okey, seterusnya kita nak tengok pula tentang aliran tenaga dalam siratan makanan. Okey, macam mana tenaga-tenaga tadi tu dipindahkan dari satu organisma ke organisma yang lain pula. Okey, jom tengok sama-sama. Aliran tenaga dalam siratan makanan. Okey, tenaga dipindahkan daripada satu organisma kepada organisma yang lain, seperti yang berlaku dalam sebuah rantai makanan. Okey, tapi tak semua tenaga tu dipindahkan kepada organisma yang seterusnya, sebab sebahagian tenaga tu akan hilang, digunakan untuk bergerak dan juga menjalankan proses hidup yang lain seperti respirasi. Okey, selain daripada tu, tenaga juga boleh hilang dalam bentuk tenaga haba atau tenaga kimia dalam makanan yang tidak tercerna, iaitu tinja. Okey, ataupun najis haiwan tu lah kan. Okey, ini adalah contoh pemindahan tenaga dalam siratan makanan tadi tu. Okey, kalau you all tengok anak panah yang warna merah tu menunjukkan aliran tenaga, and then anak panah yang berwarna kuning ialah tenaga yang hilang. Okey, so setiap kali tenaga tu dipindahkan dalam masa yang sama, ada juga sebahagian tenaga yang akan hilang daripada organisma tu. Okey, contohlah kan, kita start dengan kubis. Kubis ni dia dapat tenaga daripada tenaga cahaya matahari, and then dia buat makanan kan. Okey, melalui proses fotosintesis. Okey, and then ada tenaga kimia yang tersimpan dalam kubis tadi tu. And then bila kubis dimakan oleh contohnya siput, so siput akan dapat tenaga daripada kubis tadi. And then bila siput tu bergerak, okey, menjalankan proses hidup yang lain, mestilah tenaga dia dah hilang sikit kan. Okey, bila siput tu pula dimakan oleh burung, makin kuranglah tenaga yang dipindahkan kepada burung. Okey, burung pula akan dimakan oleh ular. Sama juga, tenaga yang dipindahkan tu semakin berkurang, sebab burung tadi dia menjalankan proses-proses respirasi, dia bergerak, dia terbang. Okey, so banyak tenaga yang hilang dalam bentuk lain sebelum dipindahkan ke organisma yang seterusnya. Okey. Alright, sedikit info sains. Okey, selain daripada rantai makanan dengan siratan makanan tadi, kita boleh juga guna kaedah ni untuk menunjukkan maklumat mengenai organisma-organisma. Okey, so kita panggil dia sebagai piramid nombor. So kita susun daripada bawah, bermula dengan pengeluar, guna primer, sekunder dan tertier. Okey, so apa maklumat yang kita boleh dapat daripada piramid nombor ni? Okey, so piramid nombor ni dia bermula daripada bawah dan dia menunjukkan pengaliran tenaga. Okey, first kita tengok dari segi bilangan dulu. Okey, dia menunjukkan populasi bagi setiap peringkat dalam rantai makanan. So aras yang paling besar iaitu aras paling bawah adalah pengeluar, iaitu tumbuhan.
So tenaga tu akan hilang dari satu aras ke aras seterusnya semasa dipindahkan. Okey, so anak panah merah tu menunjukkan aliran tenaga. So tenaga mesti bermula daripada bawah ke atas. So semakin ke atas, tenaga tu pun semakin berkurang. Okey, so apa yang kita dah belajar tadi tu boleh apply dalam kehidupan seharian. Contohnya soalan kebat ni. Okey, pemilik kebun jagung telah membunuh semua ular kerana berbahaya. Beberapa bulan kemudian dia mendapati hasil tuaian semakin merosot. Okey, terangkan. So kenapa bila dia bunuh ular yang bahaya tu, hasil jagung dia pun makin berkurangan? Okey, so bila ada jagung, so jagung tu mesti akan dimakan oleh satu makhluk yang lain kan? Contohnya tikus ke. So tikus tu sebenarnya dimakan oleh ular. Tapi bila kita bunuh semua ular, ular tadi tu dah tak dapat nak makan tikus. Okey, yang kita tahu merupakan makhluk perosak. So bila ular tu dah tak ada, dia akan menggalakkan lagi tikus-tikus tu untuk terus membiak dan bertambah. So itu boleh menyebabkan hasil-hasil tuaian tu makin berkurang sebab dimakan oleh tikus. Okey, so you all boleh jawab dalam bentuk point macam ni. Okey, apabila semua ular dibunuh, tiada ular yang akan memakan tikus. Bilangan tikus akan bertambah banyak di kebun jagung itu. Okey, and then tikus yang banyak akan memakan lebih banyak jagung, menyebabkan hasil tuaian jagung merosot. So ada 4 point, boleh dapat mungkin 4 markah, 3 markah atau 2 markah. Okey. Okey, so hopefully you all jelas tentang kepentingan tajuk ni dan aplikasi dia dalam kehidupan seharian. Okey, untuk aktiviti, so teacher nak you all bina satu siratan makanan sendiri. Okey, simple je. First, you all pergi ke mana-mana ekosistem di kawasan perumahan. And then binalah seberapa banyak rantai makanan daripada tumbuhan dan haiwan yang you all jumpa. And then bila dah senaraikan tu, you all gabungkan rantai makanan yang dibina menjadi satu siratan makanan. So you all labelkan yang mana pengeluar, pengguna dan pengurai. And then nanti bincangkan aliran tenaga dalam siratan makanan tersebut dan kongsikan dalam grup kelas kita. Okey? Okey, so setakat tu dulu untuk subtopik 2.1, okey, aliran tenaga dalam ekosistem. So hopefully you all jelas tentang rantai makanan, siratan makanan dan juga macam mana tenaga tu dipindahkan ataupun dialirkan dari satu organisme ke organisme yang lain. Okey, so apa-apa soalan you all boleh tanya teacher. Okey, jangan malu-malu. Dan selamat menjalankan aktiviti. Bye, Assalamualaikum.